Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 dan kami akan membentangkan laporan tentang cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Nama saya Karunisa Balkis dan saya akan menerangkan beberapa isi penting yang terkandung dalam pengenalan laporan kami ini. Bagi memulakan pengenalan, saya memilih untuk memberikan sedikit pencerahan tentang masuk ekonomi daripada pelbagai sudut. Saya juga telah menyentuh isu-isu yang sedikit sebanyak menyumbang kepada turunan sektor ekonomi di negara kita seperti isu COVID-19 dan isu Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diadakan dalam beberapa fasa yang telah berlaku beberapa tahun yang lalu. Tidak dilupakan, saya juga ada menyelitkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang isu pembangunan negara dan ekonomi, malah turut menyentuh pelbagai perubahan yang telah kita hadapi pada masa kini, hasil daripada pelbagai peradaban pada masa dahulu yang telah kita hadapi. Saya Anisha Zina binti Syamsunaha akan membincangkan tentang topik 2.1 iaitu definisi etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Definisi etika adalah ilmu yang berkaitan prinsip-prinsip akhlak atau moral. Etika boleh juga diartikan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Etika berekonomi pula adalah prinsip atau pegangan yang perlu dititik beratkan dalam segala hal yang berkaitan dengan ekonomi sesebuah negara. Seperti yang kita tahu, Malaysia terkenal dengan kumpulan masyarakat yang berbidang kaum. Antaranya ialah kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Setiap kaum mempunyai etika berekonomi yang berbeza dan bersesuaian dengan pegangan agama masing-masing. Selain itu, etika berekonomi di Malaysia dipengaruhi oleh beberapa negara lain. Sebagai contoh, pengaruh tamadun Cina dan tamadun India menyumbang kepada faktor ekonomi tanah Melayu suatu ketika dahulu. Sebagai contoh, negara Malaysia menjalankan aktiviti import dan ekspor yang melibatkan hubungan jual beli di antara negara-negara terkenal dunia seperti negara China dan India. Selain itu, pengenalan kepada sistem ekonomi iaitu sistem sara diri dan sistem ekonomi perdagangan komersial dikenalkan oleh tamadun Cina. Seterusnya, masyarakat Melayu perlulah mematuhi syariat-syariat agama Islam dalam etika berekonomi. Seterusnya, akibat pandemik COVID-19 telah meninggalkan impak yang sangat besar kepada negara, terutama dari segi ekonomi yang mengakibatkan majoriti kepada rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan dan semua pendapatan mereka untuk menampung keluarga. Oleh itu, pihak kerajaan tetap berusaha untuk membantu rakyat-rakyat yang terkesan dengan beberapa bantuan kewangan dan inisiatif lain. Ini menunjukkan bahawa etika berekonomi dalam Islam iaitu menjalankan persaudaraan dalam di antara hubungan persaudaraan Muslim yang lain. Seterusnya, saya Zairul Akram Rizal Isham ingin membentangkan tentang 2.2 iaitu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Baik, yang pertama PKP dilaksanakan pada bulan Mac tahun 2020 di mana di situlah bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi membendung daripada wabak COVID-19 terus menular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Selain daripada itu, Perintah Kawalan Pergerakan juga dilaksanakan adalah untuk mengurangkan jangkitan harian COVID-19. Sebagai contoh, sekiranya kerajaan tidak melaksanakan inisiatif dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ini, jangkitan COVID harian dalam kalangan masyarakat akan semakin menular dengan sangat besar-besaran. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa wabak ini tidak dapat lagi dibendung dan akan menjadi tidak terkawal sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan tidak dilaksanakan. Baik, di Malaysia kerajaan telah memberikan sebanyak 3 jenis Perintah Kawalan Pergerakan iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Baik, ketiga-tiga Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah mempunyai maksud yang berbeza di mana Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan adalah bagi membendung wabak COVID-19 pada fasa pertama
iaitu pada awal bermulanya jangkitan COVID-19 makin menular di negara kita. Manakala Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pula PKPB iaitu telah diperkenalkan dan juga telah menunjukkan kesan jangkitan COVID harian yang semakin terkawal. Jadi pihak kerajaan mengambil inisiatif untuk memberikan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di mana kerajaan membuat inisiatif standard operasi prosedur dengan memberikan sebanyak 2 orang setiap ahli dalam ahli keluarga sahaja dibenarkan keluar atas urusan-urusan tertentu. Manakala Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pula dilaksanakan adalah bertujuan untuk di sebuah kawasan yang mempunyai jangkitan COVID-19 harian yang tidak dapat dibendung. Jadi kerajaan mengambil inisiatif untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Baik, seterusnya. Baik, impak Perintah Kawalan Pergerakan PKP terhadap rakyat. Yang pertama, ramai orang berasa tertekan. Disebabkan COVID-19 ini, ramai orang yang berasa tertekan dengan kehidupan norma baharu yang perlu dinormalisasikan oleh setiap rakyat di Malaysia. Baik, disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, banyak sektor-sektor pekerjaan dan juga sektor pelancongan, sektor pendidikan semuanya ditutup serta-merta. Hal yang demikian adalah kerana tidak sesiapa sahaja tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah masing-masing. Jadi sekiranya mereka tidak dapat ke tempat kerja dan sebagainya, mereka tidak mempunyai pendapatan bulanan untuk menyara keluarga masing-masing. Jadi disebabkan itu mereka berasa sangat tertekan kerana tidak dapat menyara keluarga mereka seperti keadaan yang sedia kala. Jadi hal yang demikian juga memberikan tekanan yang sangat buruk dan juga kesan yang sangat buruk dalam kalangan masyarakat dan juga ekonomi di Malaysia. Disebabkan pelbagai sektor ditutup, maka mereka juga tidak dapat keuntungan. Sesetengah syarikat tidak mendapat keuntungan dan juga tidak mendapat wang demi membangunkan syarikat masing-masing. Dan sekaligus disebabkan hal yang demikian, syarikat tersebut tidak mampu untuk membayar gaji pekerja dan selepas itu, sejurus daripada itu mereka mengambil keputusan untuk membuang sesetengah pekerja daripada bekerja di tempat kerja tersebut. Jadi itulah juga merupakan um, impak ataupun kesan yang mereka dapat hasil daripada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Baik, seterusnya saya akan berikan kepada rakan saya. Nama saya Ain Kamalia dan saya akan menerangkan beberapa cabaran berekonomi dalam pelbagai peradaban. Cabaran pertama ialah amalan integriti dalam perniagaan. Semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula dilaksanakan pada tahun 2020 kerana pandemik COVID-19, ekonomi negara semakin merosot di mana ramai peniaga yang kehilangan sumber rezeki mereka kerana penduduk tidak dibenarkan untuk keluar dari rumah untuk mengelakkan penyebaran virus berlaku. Antara cabaran berekonomi bagi amalan integriti dalam perniagaan ialah pelanggaran Prosedur Operasi Standard SOP. Sehingga 27 Mei 2022 yang lalu, pelanggan harus mengimbas kod QR sebelum memasuki mana-mana premis menggunakan aplikasi MySejahtera di samping mengesan suhu badan dan mensanitasi tangan untuk melindungi diri di tempat awam. Pada mulanya, rakyat mampu untuk mengamalkan SOP ini dengan teratur untuk melindungi diri masing-masing. Namun setelah sekian lama melakukan perkara yang sama, mereka mula muak dan akhirnya memutuskan untuk menjadi rakyat yang mementingkan diri sendiri dengan tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Perkara ini akan menyusahkan premis perniagaan kerana mereka akan dinilai tidak bertanggungjawab dalam memastikan pelanggan-pelanggan mereka mematuhi SOP dan akhirnya akan disaman oleh pihak kerajaan yang akan menyebabkan berlakunya kerugian dalam perniagaan mereka. Seterusnya, antara cabaran amalan integriti dalam perniagaan ialah para peniaga harus memastikan perniagaan mereka kekal relevan. Hal ini supaya mereka mampu meneruskan hidup dalam pandemik dengan perniagaan mereka sebagai sumber rezeki yang kuat.
Sepanjang tempoh PKP, kerajaan hanya membenarkan perniagaan dijalankan sehingga jam 8 malam sahaja. Perkara ini amat menyukarkan peniaga yang kebiasaannya menutup kedai mereka pada lewat malam kerana menerima banyak pesanan. Dengan SOP baru yang ditetapkan, para peniaga harus mengatur semula masa berniaga mereka dengan tertib untuk memastikan perniagaan mereka sentiasa berjalan dengan lancar. Ini merupakan satu risiko bagi setiap peniaga kerana mereka akan susah mengambil keuntungan yang banyak seperti tahun 2019 di mana dunia masih aman dari virus COVID-19. Para pelanggan juga akan berkurang kerana rata-rata penduduk yang pulang kerja lewat tidak akan sempat untuk mengunjungi sebarang premis perniagaan sebelum pukul 8 malam dan akhirnya akan melupakan kewujudan perniagaan tersebut. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Pratina Syairah binti Sarudin. Saya akan menerangkan tentang cabaran berekonomi dalam pelbagai peradaban dari segi ekonomi. Dari segi peningkatan pengangguran terhadap belia dan tenaga kerja. Okey, sejak pandemik COVID-19 melanda, banyak sektor yang terpaksa ditutup demi membendung penularan COVID-19. Hampir ke semua sektor di negara ini harus ditutup. Mengikut statistik jumlah penganggur dan kadar pengangguran keseluruhan Malaysia, jumlah penganggur pada tahun 2014 hingga 2016 terus meningkat dan kemudian mendata hingga tahun 2018. Menurut Bank Negara Malaysia pula, golongan belia akan terus mendominasi carta pengangguran berdasarkan anggaran peningkatan kadar pengangguran pada era pandemik yang bermula pada tahun 2020. Kadar pengangguran pada tahun 2020 meningkat kepada 4.0% berbanding 3.3% pada tahun 2019. Seterusnya, cabaran yang perlu dihadapi oleh masyarakat Malaysia dalam tempoh PKP. Antaranya, yang pertama, graduan baharu sukar untuk mencari pekerjaan dan menghadiri temuduga secara fizikal. Akibat pelaksanaan PKP, perkara ini telah menyumbang kepada kesukaran graduan baharu untuk mencari pekerjaan dan menghadiri temuduga secara fizikal. Hal ini kerana hampir seluruh sektor di Malaysia diarahkan tutup dalam tempoh masa tertentu. Pengambilan tenaga kerja yang baru juga tidak dilaksanakan akibat daripada penutupan hampir semua sektor di Malaysia. Kemudian semua tarikh temuduga yang telah ditetapkan bagi graduan baharu yang ingin melanjutkan kursus praktikal juga terpaksa ditangguhkan ke tarikh yang dibenarkan oleh kerajaan. Hal ini telah meningkatkan kadar pengangguran serta jumlah penganggur di Malaysia. Seterusnya, pekerja sedia ada kehilangan pekerjaan. Ini juga merupakan cabaran yang perlu dihadapi dalam ekonomi semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Mereka yang diberhentikan kerja adalah kerana ekoran daripada penutupan sepenuhnya beberapa sektor bagi membendung penularan wabak COVID-19. Hal ini juga telah menyumbang kepada peningkatan kadar pengangguran terhadap tenaga kerja. Walau bagaimanapun, terdapat inisiatif program subsidi upah pertubuhan keselamatan sosial Perkeso. Program ini, Perkeso, membantu menyelamatkan syarikat daripada gulung tikar dan juga membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, skim insurans pekerjaan juga telah diperkenalkan pada tahun 2018 turut berperanan besar melindungi pekerja daripada diberhentikan serta menjamin kestabilan kewangan mereka dalam tempoh pandemik. Ini merupakan idea dan juga kata-kata daripada Datuk Seri M. Saravanan iaitu Menteri Sumber Manusia. Yang terakhir, cabaran yang perlu dihadapi ialah penduduk pedalaman terjejas bekalan makanan. Ini juga merupakan salah satu isu utama yang menjadi cabaran berekonomi dalam pelbagai peradaban ketika Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Hal ini kerana masyarakat tidak dibenarkan keluar dari rumah. Bagi Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 2, terdapat satu warta kerajaan yang dikeluarkan di mana individu yang keluar dari rumah untuk membeli barang tidak dibenarkan melebihi 10 km dari kediaman masing-masing. Hal ini telah menyebabkan penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman sukar untuk memperoleh bekalan makanan. Namun, terdapat badan bukan kerajaan iaitu NGO yang bekerjasama membantu kerajaan menangani isu ini. Mereka bersama berganding bahu bagi mengagihkan bekalan makanan bagi kawasan yang terjejas. Pada akhirnya, semua cabaran ini dapat dilalui dan diharungi bersama dengan bantuan serta kerjasama daripada seluruh masyarakat Malaysia. Dan di sini juga pembentukan etika dan peradaban, penghayatan etika dan peradaban ke arah pemantapan kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia diketengahkan, di mana konsep ini
menjadikan kerajaan memikirkan nasib semua kaum dan menyelesaikan masalah tanpa wujudnya isu perkauman. Okay, seterusnya. Cabaran lain terhadap etika berekonomi ialah pemberhentian pekerja. Akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan terlaksananya Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ramai penduduk yang kehilangan kerja mereka. Hal ini kerana majikan mereka kekurangan duit untuk membayar gaji pekerja dan akhirnya perlu mengurangkan beberapa pekerja dengan cara memberhentikan mereka untuk memastikan perniagaan mereka tidak muflis kerana tiada wang untuk meneruskan proses penghilangan. Perkara ini akan membuatkan rakyat akan mengalami tekanan yang teruk kerana mereka kehilangan satu-satunya sumber rezeki mereka, terutamanya rakyat yang mempunyai tanggungan yang ramai. Minda mereka akan menjadi buntu kerana mereka perlukan pekerjaan yang stabil untuk memperoleh duit yang boleh digunakan untuk menjara keluarga mereka. Namun mereka tidak dapat memperoleh duit tersebut kerana mereka telah pun kehilangan kerja. Terdapat juga segelintir rakyat yang bertindak lebih ekstrim dengan cara mengakhiri hidup mereka kerana mereka tidak yakin kesusahan ini akan berakhir. Pemberhentian pekerja juga akan meningkatkan risiko jenayah untuk berlaku dengan lebih kerap, terutamanya jenayah mencuri harta orang lain. Meskipun perbuatan itu salah, namun kita harus ada perasaan empati akan mereka kerana mereka hanya ingin memastikan keluarga mereka mendapat keperluan yang mencukupi seperti orang lain. Yang terakhir, pemberhentian pekerja juga akan menyebabkan operasi syarikat bergerak dengan lebih lambat kerana tiada pekerja untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan. Majikan yang hanya mementingkan duit tanpa menghiraukan pekerja mereka akan mengalami lebih banyak kerugian kerana mereka harus mencari dan melatih pekerja baru untuk menjalankan operasi syarikat dengan segera sebelum jatuh muflis. Perkara ini akan mengambil masa yang lama dan tanpa sedar, majikan seperti ini sebenarnya sedang menjatuhkan syarikat mereka sendiri kerana tidak berfikir panjang dengan cara memberhentikan pekerja sedia ada yang lebih mahir dalam menjalankan tugas mereka tanpa perlu menunggu pekerja-pekerja baru yang harus menjalani latihan terlebih dahulu. Seterusnya, Assalamualaikum, saya Nurul Fahana binti Karniza. Langkah-langkah mengatasi cabaran terhadap etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Kejatuhan ekonomi yang berlaku secara mendadak dalam negara kita mula dikesan semenjak munculnya wabak COVID-19 yang menyerang seluruh dunia dan turut meningkatkan tempias kepada negara Malaysia. Keruntuhan ekonomi telah menyebabkan impak yang besar kepada kuasa beli pengguna sekaligus telah menjatuhkan nilai mata wang negara kerana pasaran import dan ekspor turut terkesan ekoran penutupan sepadan negara sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Antara 3 strategi yang telah diatur oleh kerajaan untuk memulihkan ekonomi sekaligus mampu mengatasi cabaran etika berekonomi dan pelbagai peradaban di Malaysia ialah pertama sekali, melalui pakej yang sangat ekonomi prihatin untuk membina ketahanan serta meningkatkan kemampuan rakyat dan ekonomi. 3 matlamat pakej yang sangat ekonomi prihatin adalah pertama, untuk melindungi rakyat, kedua, untuk sokongan perniagaan dan yang ketiga, untuk mempupuhkan ekonomi. Di sini dapat kita simpulkan bahawa apabila keadaan kewangan dan kuasa beli masyarakat dapat ditingkatkan melalui pakej yang sangat ekonomi prihatin, permintaan barangan dalam pasaran negara Malaysia turut meningkat. Kerana ini secara beransur-ansur akan membantu untuk memulihkan kembali keadaan ekonomi Malaysia. Seterusnya, langkah yang kedua telah diusahakan oleh pihak kerajaan bagi mengatasi cabaran etika berekonomi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan adalah dengan menjana semula ekonomi secara teratur dan terkawal. Menurut akhbar Malaysia kini, Perdana Menteri Ekonomi secara teratur dan terkawal Muhyiddin Yassin telah mengumumkan tarikh pembukaan semula hampir ke semua sektor ekonomi dan sosial bermula 4 Mei tahun 2020. Melalui pendekatan ini, ekonomi negara kita dapat dipertingkatkan semula setelah sekian lama mengalami kejatuhan akibat daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak bermulanya penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Apabila kerajaan membuka semula hampir ke semua sektor ekonomi, masyarakat dapat menjana pendapatan mereka serta meningkatkan kuasa beli juga permintaan barangan di pasaran. Seterusnya, langkah yang terakhir kerajaan telah laksanakan ialah dengan memperbincangkan melalui topik ini adalah kerajaan telah menubuhkan Majlis Pekerjaan Negara MPN
Matlamat kerajaan bagi menjana dan mengekalkan pekerjaan. Menurut sumber berita harian 18 Mei 2020, ekonomi negara dijangka akan terus berkembang dengan lebih kukuh dalam tempoh pandemik COVID-19 pada 10 tahun yang kedua, iaitu pada tahun 2021. Terutama dengan asas rendah apabila ekonomi mengucup 17.1% pada suku pertama, iaitu pada tahun 2020. Melalui strategi pertambahan peluang pekerjaan untuk masyarakat ini, kita dapat meningkatkan keluaran dalam negara KDNK sekiranya negara banyak menghasilkan pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahawa permintaan dalam pasaran negara kembali meningkat dan pulih. Hal ini sekaligus dapat membuktikan kepada kita bahawa ekonomi negara sedang berada dalam peratusan yang stabil. Jika dikaitkan berkenaan dengan peningkatan peratusan keadaan ekonomi negara dengan etika berekonomi masyarakat Malaysia, sudah pasti masyarakat akan lebih mengamalkan peradaban kerana kurangnya berlaku jenayah serta ancaman sesama masyarakat dalam negara Malaysia. Seterusnya, Baiklah, bagi menutup laporan yang telah kami lakukan ini, saya telah merumuskan segala maklumat yang telah rakan-rakan saya ujarkan sebentar tadi. Dan pada itu, saya turut menilaikan beberapa pernyataan bagi menyokong segala huraian yang telah rakan-rakan saya ujarkan, sekaligus tidak menafikan fakta bahawa negara kita ini sememangnya dipengaruhi kuat oleh peradaban dunia lain. Pada pendapat saya, ekonomi di Malaysia ini persis seperti lalang yang ditiup angin, terlalu mengikut arus kemodenan masa kini namun masih belum mencapai titik kejatuhannya. Diharapkan dengan penerangan daripada pihak kami, laporan ini tidak membawa sebarang kekeliruan tentang pendapat kami yang sedikit sebanyak menyokong keras pengaruh peradaban dunia kepada ekonomi negara kita. Sekian, terima kasih.